Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'ala hadzal nabiyil karim وإمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا من المخلصين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita menyatakan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurniaannya kita diberi kesempatan, peluang, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita kembali menyambung pengajian kitab kita tuan-puan. InsyaAllah kita akan masuk tajuk baru malam ni, iaitu fasal yang keempat pada menyatakan perut. Muka surat 14. Fasal yang keempat daripada 7 fasal ataupun 7 tajuk dalam kitab kita ini. Kitab yang pertama, dia ada 3 kitab kesemuanya ataupun 3 modul dalam kitab kita ini. Modul yang pertama membincangkan berkaitan dengan cara menyucikan 7 anggota zahir manusia daripada dosa. Dan modul yang kedua tu baru kita bincang berkaitan dengan cara untuk membersihkan hati. Modul kedua dan ketiga. Baik, kita sambung. Masih lagi modul yang pertama, iaitu fasal ataupun tajuk yang keempat daripada 7 tajuk pada menyatakan perut. Jadi pada menerangkan ataupun menyatakan peraturan berkaitan dengan cara menjaga perut kita menurut syariat ataupun menurut agama. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia Allah itu bagi engkau akan perut. Ini intro dia nak cerita perut ini, iaitu usus kecil dan usus besar itu, Allah jadikan. Tujuan apa? Kerana tujuan. Sebagai orang panggil apa tuan-puan, yang intro ni dia nak panggil apa? Nak cerita berkaitan dengan fungsi ataupun tujuan Allah jadikan perut, dan juga fungsi perut itu menurut agama, ataupun dia panggil fungsi ataupun faedah perut menurut agama dan juga menurut dunia. Baik, Allah Ta'ala menjadikan ia Allah Ta'ala bagi engkau akan perut kerana ini tujuan beberapa faedah. Allah jadikan perut ini ada tujuan yang boleh diambil manfaat dari sudut agama dan juga dunia. Faedah itu ada beberapa faedah itu yang bangsa yang jenis agama, dan beberapa faedah yang bangsa dunia. Beberapa faedah yang jenis agama dan beberapa faedah yang jenis dunia ataupun nisbah dunia. Adapun faedah yang bangsa agama, baik, dia nak cerita perut ini, tujuan ataupun fungsi perut ataupun faedah perut ini menurut agama. Maksud apa? Maksud dia kita dapat buat pahala melalui perut kita. Makanan kita merujuk perut ni tuan-puan, iaitu cara kita, benda yang kita makan. Kita nak bincang ini sebenarnya poin dia yang kita jaga perut ini, iaitu jaga makanan yang masuk dalam perut itu. Macam mana cara, dia panggil penilaian. Kita nak belajar menurut syariat agamanya, bagaimana cara penilaian yang telah diperuntukkan dalam agama. Sebelum kita makan itu, apakah jenis makanan yang boleh kita ambil dan jenis makanan yang tak boleh ambil.
Kenapa? Kerana ada kesan kepada perut, ada kesan kepada usus besar kita, ada kesan kepada usus kecil kita. Dan dia ada kesan langsung kepada agama kita, kepada ibadat. Apabila badan tuan-puan sakit, maka sudah tentunya dia akan memberi kesan kepada agama kita. Bukan kata badan ni tuan-puan, kalau sakit pun okeylah, tak ada masalah apa. Tak, dia ada kesan kepada agama, pada kesan kepada ibadat. Apabila sakit tak sihat tuan-puan, sudah tentunya nak buat ibadat pun dia akan ada kesan. Nak buat apa nama ini, ibadat wajib, ibadat Quran, ibadat sunat akan berkurang. Ibadat wajib ini pun dah walaupun kita buat tetapi kualitinya tak sama dengan kita sihat. Itu dipanggil kesan badan kita apabila kita tak jaga dari sudut agama dan sudut dunia. Baik. Adapun faedah yang bangsa agama, faedah ataupun tujuan yang kita jaga perut kita ini, nisbah agama kita. Maka memberi oleh perut itu. Agama ni tuan-puan seperti biasa. Di dunia agama selalu kita sebut, jangan keliru tuan-puan. Ya, nisbah agama dengan dunia ini kita kena tahu makna dia. Bukan tengok zahir, tidak. Kena tengok makna dia. Kalau agama ini maksud dia, makanan yang kita makan itu ada pahala. Itu dia panggil, perut kita itu, dia panggil ada tujuan nisbah agama. Tapi kalau kita makan benda yang haram, tidak ada apa-apa kesan kepada perut kita, tidak ada kesan kepada agama kita, maka itu dipanggil dunia. Dia panggil tujuan perut kita dari sudut dunia. Nak kena jaga perut kita supaya dia sihat, supaya ada apa tujuan untuk dunia. Ni kita nak tengok tujuan agama dulu. Maka tu dia nak tafsir bagi kata tujuan agama. Maka memberi oleh perut itu akan segala badan, akan bantuan. Ini pertama tu. Dia nak cerita faedah perut ataupun pemakanan kita ni sebuah agama. Maksud perut ini, dia merujuk kepada benda yang kita makan. Merujuk kepada pemakanan kita. Ini dia panggil, pemakanan yang kita ambil seharian itu dari sudut agama. Ilmu ni dia hilang tuan-tuan. Jadi kita belajar sikit-sikit. Ini basic saja dia cerita ni, basic saja. Imam Ghazali ni di antara ulama yang alim dalam bidang pemakanan agama, pemakanan dalam Islam. Dia bukan alim dalam tasawuf saja Imam Ghazali. Ini kitab kita ini diambil daripada kitab Imam Ghazali, diterjemah dalam kitab Arba'in Imam Ghazali. Kitab Arba'in tu dia ada dua perbincangan. Satunya tauhid. Imam Ghazali dia bincang, dia tulis isu berkaitan dengan tauhid. Dan di belakang itu tasawuf. Dia combine di antara tauhid dengan tasawuf. Tapi ni bukan tasawuf lagi ni. Yang tasawuf di belakang modul kedua ketiga tu betul-betul tasawuf. Ini masuk fiqh lagi. 7 cara nak jaga 7 anggota menurut syariat tu tuan-tuan, itu fiqh lagi. Tapi yang tasawufnya, yang nak jaga hati ni modul di belakang, modul yang kedua ketiga. Modul kedua tu cara kita nak bersih 10 mazmumah, 10 perkara yang tak boleh ada di hati kita. Tak boleh kita nak bersifat dengan 10 itu. Tak boleh jadi habit. Kena lawan dia. Itu baru masuk tasawuf. Yang ni fiqh lagi. Sebab tu dia berkaitan dengan peraturan fiqh. Ini Imam Ghazali cerita dari sudut ilmu pemakanan basic sahaja dalam kitab ni. Detail dalam kitab lain lah, kitab pemakanan lah. Antara ulama masyhur kitab pemakanan selain daripada Imam Ghazali, Imam Sayuti. Imam Sayuti tu tengok dia buat kitab tip. Imam Nawawi, sebab tu ada tip Nawawi. Ada tip Nabawi Imam Sayuti, ada tip Nabawi Imam Nawawi dengan Imam Sayuti. Dua-dua karang kitab perubatan menurut Islam. Ada satu lagi tuan-puan, ulama moden, ulama mutakhir, iaitu Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini dia alim bidang tafsir Quran. Sebab tu dia dipanggil mufassirin. Ibnu Katsir ni dia dalam tafsir Ibnu Katsir, kalau kita tengok banyak apabila bertemu dengan ayat pemakanan, dia akan menafsirkan dari sudut pemakanan. Itu dia panggil ulama yang alim dalam bidang pemakanan. Jadi pemakanan tuan-puan bukan orang panggil bukan ilmu orang putih dah, ilmu ulama, ilmu Islam.
Cuma kita dihilang dari sudut orang panggil pelaksanaan kita. Betul kita makan ikut dam je. Asalkan halal lah. Kita halal tu masih ada. Fiqh tu dua-dua tu sebenarnya dua tu fiqh. Halal dan tayyib itu fiqh. Cuma dihilang tayyib. Fiqh tayyib dah hilang, tinggal fiqh halal. Nasib baik ada lagi. Kalau tidak haram boleh hantam juga. Itu pun ramai juga orang hantam haram. Basuh tak suci, haram dia makan. Kalau basuh ikan tak suci menurut sistem syariat tu, dia makan ikan yang tak suci basuh, tak follow langkah-langkah menurut syariat, dia makan ikan yang tak suci dibasuh, haram. Sebab termasuk dia makan benda yang tidak halal kerana najis. Dia makan ikan yang masih ada darah. Kalau kita follow langkah bersuci menurut syariat, mazhab kita atau mazhab orang lain, walaupun ada darah, tapi darah itu dimaafkan pada makan. Tapi dengan syarat dia kena follow cara bersuci menurut syariat. Ada 3 langkah. Langkah itu kena cari dalam ilmu fiqh bersuci. Bagaimana cara nak bersuci ikan yang ada darah, nak bersuci daging yang masih ada darah, ayam yang masih ada darah. Darah itu boleh makan tak? Boleh. Tapi kena follow dia punya langkah yang telah diperuntukkan oleh sistem syarak kita. Itu dipanggil fiqh halal. Adapun fiqh tayyib, tuan-puan, fiqh terbaik, sehingga mana hilangnya ilmu ini, diterjemah tayyib itu baik. Sama. Baik apa? Halal baiklah. Benda halal lain, baik lain. Dah hilang ilmu tu. Sehingga halal dan baik disamakan. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah wa la tattabi'u khutuwat. Allah sebut dalam surah Baqarah. Dan ini bukan sama. Bukan dan menafsirkan halal, tidak. Dan di sini benda berbeza. Allah Ta'ala kata, kulu, makanlah mimma fil ardi, apa yang ada di langit dan di bumi itu. Apa yang ada di atas bumi, makanlah. Tapi penilaian kata Allah, yang pertamanya benda halal yang boleh dimakan. Yang kedua ialah tayyib, benda halal apa? Benda baik. Ada halal baiklah. Bukan. Orang kita ini diterjemah halal. Apa halal? Baik. Baik, halal. Halal, baik. Mana boleh macam tu? 2 kali 2, 4. 4 kali 2, tak boleh. Halal dan baik benda berbeza. Maka kena tengok ilmu ulama tafsir. Yang menafsirkan tayyib itu apa dia? Malam ni kita akan bincang. Sekejap lagi kita akan bincang apa dia tayyib. Baik, tengok dulu tuan-tuan. Poin yang pertama. Apakah faedah perut ataupun pemakanan nisbah agama? Iaitu memberi oleh perut akan segala badan, akan bantuan apa? Pertolongan apa? Daripada yang berubah di dalam perut. Apa dia yang berubah dalam perut tu? Daripada makanan. Berubah apa? Kepada darah dan kepada air mani. Yang dengan air mani ini mendapat anak. Ni ulama kita sangat futuristik. Making of apa panggil, nak buat generasi soleh. Nak lahirnya generasi soleh ni tuan-tuan. Bukan selepas fasal perkahwinan, tidak. Imam Ghazali sebut, kena jaga daripada awal muda. Kita tak kahwin lagi. Jaga apa? Jaga pemakanan. Nak anak yang baik, nak anak yang soleh, nak anak yang jenius, kena jaga pemakanan dari awal. Dari mula balik. Nak dari baby. Lagi kita jaga, ayah dia jaga daripada baby. Membesar dengan pemakanan yang baik. Dan dia ini, generasi dia lah. Generasi yang anak yang soleh. Kenapa? Kerana yang pertama, maksud apa bangsa agama memberi oleh perut itu? Maksudnya perut membantu. Ini bahasa dia bahasa tinggi sikit tuan-tuan. Memberi oleh perut itu akan segala badan akan bantuan. Maksud apa? Maksudnya perut membantu proses pencernaan makanan. Tu bahasa dia nak, poinnya dia nak. Perut ini boleh membantu proses pencernaan makanan. Daripada apa? Dia membantu mencernakan makanan jadi apa? Jadi darah. Dan daripada darah itu menjadi air mani yang berkualiti. Air mani yang berkualiti itu jadi apa? Yang dengan air mani yang baik itu mendapat anak. Barulah anak yang berkualiti. Hasil daripada apa? Hasil daripada pemakanan. Itu maksud jaga perut. Jaga perut itu jaga benda yang masuk dalam perut kita.
supaya orang panggil apa, perut ini mencerna, memproses, menhadan benda yang baik, makanan yang baik, yang nutrisinya padu, nutrisinya lengkap, dia menghasilkan darah kita, dan daripada darah itulah Allah jadikan air mani. Tu dia cerita faedah perut. Lepas tu perut ni kita kena masukkan benda pemakanan yang kualiti. Ini cerita umum lah. Nak tahu makanan macam mana yang kualiti, itu kena tajuk lain lah. Kena tajuk lain. Nak tahu Maggi boleh makan ke tidak? Toyib ke halal? Pizza toyib ke halal? Halal tapi tak toyib. Maggi halal tapi tak toyib. Makanan makan dalam tin. Tak kisahlah apa pun makanan bertin, tuan. Dia halal tapi tak toyib. Tak dapat piayawan toyib. Kenapa? Kita cerita umum dulu. Nak dapat piayawan toyib ini, tuan-puan, dia kena ada dua penilaian asas yang dikemukakan oleh Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menafsirkan ayat kulu mimma fil ardi halalan tayyib. Yang kita sebut ilmu yang dah hilang, tuan-puan. Iaitu penilaian tayyib. Tayyib ini baik. Tayyib ini terbaik. Maksud apa terbaik? Bukan halal. Halal dah confirm dah. Itu penilaian pertama. Kalau penilaian pertama tak halal, itu reject awal. Dia dua penilaian, dua indikator. Pertama, nak makan benda halal. Kalau haram, awal lagi. Walaupun dia elok. Dan dalam agama, tuan-puan, kalaulah benda tu halal, benda tu haram, dia tidak akan tayyib yang sebenarnya. Walaupun kita kata, ada khasiat tinggi dalam daging babi itu. Tapi dia tak halal. Maka dalam agama, walaupun kita kata ada kajian menunjukkan ada khasiat ataupun nutrisi yang power yang ada dalam daging babi, tetap dalam agama tak tayyib. Dia kena halal dulu. Tetapi kalau halal, tidak semestinya terus tayyib. Tak. Pertama hal. Yang kedua tayyib. Tayyib ni apa? Terjemah tayyib ini ialah baik ataupun terbaik. Cuma nak dapat baik dan terbaik ini, kena nilai dari sudut dua. Ini Ibnu Katsir sebut. Dua. Pertama apa? Pertamanya ialah dia tidak memberi mudarat kepada akal manusia. Ini dia spirit dua ni. Sebenarnya sama je kalau kita nak satu poin pun boleh. Tapi Ibnu Katsir dia asingkan akal dengan badan. Kalau benda yang kita makan itu dia boleh memberi kesan kepada minda kita. Dia boleh menurunkan sel otak. Dia tak tayyib. Apapun makanan, kalau boleh menurunkan sel otak, dia boleh menjejaskan sel otak kita. Walaupun menjejaskan sel otak itu dalam jangka masa panjang, Ibnu Katsir kata tidak tayyib. Cuma boleh makanlah. Sebab dia dah halal. Tapi kalau nak betul jaga, dia kena dua. Tapi kalau orang biasa-biasa je, dinilai satu je, halal. Walaupun tak tayyib, bedahlah, benda sedap. Apa-apa pun. Dia sedap itu tak mestinya sihat. Okey. Pertama. Kalau dia nak, tuan-puan, yang tayyib itu iaitu makanan yang tidak memberi kesan kepada minda dia. Sama ada kesan jangka masa pendek atau jangka masa panjang. Contoh, tuan-puan, majoriti pemakanan hari ini, sama ada fast food, junk food, processed food, semua tu, tuan-puan, proses makanan yang diproses, makanan segera, semuanya adalah halal tetapi tidak tayyib. Kenapa? Kerana dia ada kesan kepada organ badan kita 3 ke 10 tahun. 3 tahun kalau kita makan, jadikan habit, tuan-puan, dah confirm. Kalau pergi cek, tuan-puan, dia akan ada mana-mana organ yang terjejas. Sama ada darah dia tak cantik, gula dia tinggi, ataupun organ usus dia paling memberi kesan, tuan-puan. Kalau makanan tak sihat ni, dia akan memberi kesan kepada usus dulu. Yang kedua baru jantung. Dua organ ini yang dibincang oleh ulama dan dibincang oleh ilmu nutrition, pakar pemakanan, iaitu organ yang paling terkesan dengan pemakanan ialah organ yang sakitnya, yang tak nampaknya ialah usus kita. Di usus mula kotor, dinding usus mula kotor. Dan kita usus ni, tuan-puan, ekosistem kalau kita belajar sangat unik. Sebab tu ramai ahli sains
dan juga nutritionist, akhirnya dia kaji organ manusia, dia masuk Islam. Betapa unik sangat. Sehingga dia kaji mesti ada orang yang sangat powerful yang mencipta organ yang sangat unik ini. Sehinggalah dia mencari Allah itu orang yang sangat unik, mencipta organ yang sangat unik. Akhirnya dia masuk Islam. Jadi organ yang paling salah satu organ yang unik tuan-puan, iaitu usus kita. Dia ada ekosistem tersendiri. Dia ada probiotik, dia ada apa? Dia panggil makanan. Dia ada bakteri baik, 85%, bakteri jahat, 15%. Jadi dia hidup dalam ekosistem yang tersendiri. Kalau kita bagi makanan yang tak sihat, tuan-puan, dia boleh membunuh bakteri jahat. Membunuh bakteri baik. Menyebabkan bakteri jahat yang banyak. Itu problem usus kita. Dia mula problem. Apabila problem usus, tuan-puan, risiko banyak penyakit lain. Banyak penyakit berpunca daripada usus. Sebab tu usus ni organ pertama. Selain daripada jantung dan otak. Yang perlu dirawat. Sebab tu dibincang dalam kitab kita ini. Sehingga satu tajuk dibincang. Organ lain, selain daripada organ zahir ini, organ dalaman tak bincang lain. Tapi dibincang dalaman adalah perut. Nak menunjukkan bahawa perut tu adalah induk kepada organ lain. Kalau dia tuan-puan kotor, dia rosak, dia problem, dia akan risiko untuk penyakit-penyakit lain. Contohlah tuan-puan hari ni, tuan-puan, orang tak, dulu zaman dulu tak ada. Hari ni lahirnya penyakit, orang panggil penyakit gastrik. Daripada gastrik lahirnya GERD, lahirnya penyakit migraine, penyakit vertigo. Ini semua penyakit-penyakit yang berpunca asasnya daripada usus yang tidak diselenggara dengan betul. Sebab tu kalau rawatan, tuan-puan, konsep rawatan, kita akan cek pertama sekali lah perut dia. Baru yang jantung. Yang kedua jantung. Dua organ ni kita akan cek. Selenggara dua organ ni, tuan-puan, baik, insya-Allah organ lain cukup. Organ lain dia akan follow je. Cantik organ lain. Itu cara untuk menyelenggara badan kita. Dia ada cara. Nabi dah meninggalkan, tuan-puan, khazanah yang dah diambil oleh orang lain, orang Islam tinggalkan, iaitu tib nabawi, perubatan cara Nabi. Dia sama dengan saintis, cuma beza dengan saintis ni ialah dari sudut konsep rawatan, konsep benda. Orang saintis dia akan menggunakan bahan kimia, itu je beza dia. Tapi konsep umum sama. Settle. Itu poin yang pertama. Jadi perut ini manfaat dia, tuan-puan, dia membantu proses pencernaan, penghadaman makanan yang kita masuk tu, makanan baik itu, menjadi darah dan air mani dan menghasilkan anak. Sebab itu, ada tuan-puan, ramailah saya pengalaman, parent okey, parent sangat pengen, orang panggil dia punya IQ dia memang cantik lah, bukan DNA. Tapi tiba anak problem. Anak macam-macam problem. Ada yang orang panggil hyper biasa dah, tuan-puan. Hyperaktif dah biasa dah hari ni. Dah hyperaktif budak-budak ini dah biasa. Tapi lebih pada hyper je. Ada satu kes tu, tuan-puan, bapa mak dia memang kita tahu genius. Bapa pengarah, mak lecturer. Tapi anak dia, kita tahu, kita boleh trace. Kita tanya, sebelum kahwin lagi kita tanya. Sebelum kahwin ni, parent ni, dua ni, kita tengok habit dia. Kita tengok habit. Dulu di mana? Kita tanya dia, di mana dulu? Duduk di mana sebelum masa kerja belum kahwin? Dia tahu. Kita boleh trace pemakanan parent. Nampak tak, tuan-puan? Bukan DNA. Tetapi punca adalah pemakanan parent. Lahirnya problem anak ni, tuan-puan. Sebab tu jangan duk rasa, kenapa? Aku okey. Tapi anak jadi tak okey. Maksudnya dia punya DNA otak dia. Jadi problem. Itu adalah pemakanan, tuan-puan. Ini Imam Ghazali dah sebut, air mani nak jadi itu adalah hasil daripada pemakanan kita. Air mani anak kita hasil daripada pemakanan kita. Sebab tu jaga pemakanan, insya-Allah, tuan-puan, generasi kita akan sihat. Baik, faedah yang kedua. Ada 3 faedah menurut agama, tuan-puan. Ada 3. Yang kedua, dan ada lagi sebelum, dan berkekalan oleh manusia. Habis. Maksudnya dapat anak
dan berkekalalah zuriat, berterusan zuriat manusia itu ada. Tapi kena jaga pemakanan. Jaga pemakanan, lahirnya zuriat yang baik, dan dia akan berkekalan zuriat yang sehat. Baik. Ibnu Katsir sebut dua, kita sebut satu baru tadi kan. Dia dua Ibnu Katsir sebut. Tadi kita sebut satu baru. Pemakanan sehat ini, itu orang panggil thayyib ini, indikator untuk pilih pemakanan ada dua. Pertama pilih halal, yang kedua pilih thayyib. Untuk mendapat thayyib ada dua penilaian Ibnu Katsir. Pertama apa? Pertamanya ialah makanan yang tidak memberi kesan kepada minda. Maksudnya makanan, kena belajar, makanan yang tidak menurunkan sel otak. Jangan makanan-makanan berbahaya kepada minda. Tak boleh. Walaupun makan tak terus menurunkan sel otak, tetap Ibnu Katsir kata tak thayyib. Maksudnya tuan-puan, kesan kepada minda kita, kesan kepada minda anak-anak kita 3 ke 5 ataupun 10 tahun ke datang. Tetap tak thayyib. Sebab tu hukum makan ada dua. Pertama, haram. Yang kedua, makruh. Yang ketiga, harus. Harus tetap bincanglah. Kita bincang hukum berat. Ada benda yang kita makan tu haram. Bukan pasal najis. Tidak. Ini bincang thayyib ini. Najis itu awal lagi. Kenapa haram? Kerana najis. Ini tak bincang najis. Kita bincang sekarang, tuan-puan, ilmu yang kita sebut yang hilang tadi, iaitu thayyib itu. Kalau benda tak thayyib ini, tuan-puan, ada dua hukum. Tak thayyib, kalau kita makan, haram. Kenapa? Kerana tak thayyib. Memberi kesan kepada badan. Yang kedua, makruh. Tapi kita nak kena tahu dulu, Ibnu Katsir. Baru kita boleh keluar hukum. Yang kedua, tuan-puan, Ibnu Katsir apa? Ibnu Katsir kata apa? Yang kedua ialah makanan yang kita makan tidak memberi kesan kepada sistem badan umum. Tadi, spesifik minda. Dia jaga. Ibnu Katsir dia separate dua ni, antara minda dengan organ lain. Nak betapa pentingnya akal manusia. Jaga akal. Sebab tu ulama kita dulu genius. Imam Syafi'i sangat genius. Sehingga orang panggil ingatan dia seperti recorder. Imam Syafi'i. Bukan saja Imam Syafi'i. Bahkan iman-iman sebelum, selepas daripada Imam Syafi'i itu. Ramai ulama-ulama yang terkenal dengan ingatan yang power. Ingatan yang power. Sangat ramai ulama-ulama yang terkenal dengan ingatan yang kuat. Kenapa? Dia jaga. Bukan asal keturunan dia saja. Bukan saja keturunan dia hebat. Bukan. Pemakanan dia. Kenapa hebatnya keturunan dia? Kerana pemakanan yang dijaga. Jadi kedua ni, tuan-puan, kalau makanan kita makan memberi kesan kepada organ lain. Sistem badan yang masuk organ lain. Maksud apa? Kalau kita ambil makanan ini, dia boleh memberi kesan kepada usus. Tak thayyib. Ambil makanan ni, boleh memberi kesan kepada hati. Ambil makan ni, boleh memberi kesan kepada penyakit. Itu tak thayyib. Lepas tu kita kena tahu sedikit basic. Kalau tak tahu, dah ajalah. Halal lah makan. Tapi tak thayyib lah. Okey. Hukum apa dia, tuan-puan? Okay, sebelum kita nak sambung poin kedua, hukum. Hukum kita ambil ni, tuan-puan, ada hukum haram, ada hukum makruh. Macam mana haram? Ni tak thayyib, bukan pasal najis, yang tak masuk najis, tuan-puan. Satu benda, air ni, ni baru tuan-puan dah faham. Kalau air najis tu, dah tahu dah, yang tu penilaian pertama. Penilaian keduanya ialah air ini thayyib ataupun tidak. Kalaulah dia thayyib, maka tak menjadi isu. Digalakkan kita ambil halal lagi thayyib. Itulah penilaian sebenar. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Tetapi kalau tak thayyib, apa hukum kita makan? Maksudnya kalau tak baik dari sudut agama. Apa maksud baik? Dia memberi kesan kepada minda kita. Dia memberi kesan kepada sistem badan kita. Maka, tuan-puan, hukum pertama haram. Haram ni apa? Bukan haram zati, tidak. Air diri air ni najis. Dah, di air ni halal. Maka diri air zatinya ialah bukan haram. Tetapi haram ini dia panggil haram aradi. Kenapa haram? Haram kerana ada unsur ataupun sebab lain. Sebab apa? Sebab boleh memberi mudarat kepada badan. Kalau kita makan yakin, makan tuan-puan benda ni yakin terus mudarat badan, haram makan. Dia panggil haram aridi. Mana contoh, tuan-puan? Dia yakin, aku kalau makan kambing, besok terus go out. Maksudnya terus, dia penyakit apa tak boleh makan kambing, tuan-puan? Darah tinggi. Go out, okey kambing. Penyakit apa panggil go out tu? Gout. Go out, kambing, okey. Bedah, tak apa kambing. Tapi kalau darah tinggi, tuan-puan, kambing dia problem.
Kambing ni dia kalori dia tinggi, dia lemak dia agak tinggi. Kita tengok pemakanan tu dari sudut berapa sudut. Dari sudut kalori dia, dari sudut lemak tinggi ataupun tidak, bukan lemak tepu tak tepu tu. Dan yang ketiganya lah dari sudut gula. Ada makanan yang gula tinggi, ada makanan yang lemak tinggi, ada makanan yang kalori tinggi. Kita perlu kalori, sebab tu kita nak tahu kalori kita perlu berapa ribu sehari. Ikut berat badan kita. Dia tak sama. Saya perlu lebih kurang 3,000 lebih kalori setiap hari. Jangan ambil lebih, jangan tak cukup dia tenaga kurang. Kalori ni untuk ditukar kepada tenaga. Tapi kalaulah lebih, tuan-puan, lebih ambil problem. Sebab apa? Kalori lebih dia tak dibakar, dia akan ditukar menjadi body fat ataupun dipanggil lemak dalam badan. Dan bahaya lagi tu, body fat is okay lagi, tapi yang bahaya lah visceral fat. Visceral fat ni apa dia? Lemak yang meliputi organ. Macam tuan-puan belah perut ayam, ambil hati dia, perasan tak di hati tu lemak-lemak kan? Kita kikih buang. Itulah visceral fat. Kita pun begitu, hati kita visceral fat. Jantung kita visceral fat, tebal. Kenapa? Kerana lemak trans ataupun lemak tepu yang banyak kita ambil. Dan juga faktor dia ialah kalori lebih yang tidak dibakar. Kita nak bakar apa, tuan-puan? Pagi-pagi duduk je kerjanya. Bakar apa? Bukan berjalan macam orang pesawah tu. Pesawah dia makan nasi lemak tak apa, tuan-puan. Jangan ikut dia orang. Pagi-pagi bedah nasi lemak 3 bungkus dah sebelum masuk kebun. Ada yang kat tempat saya, tuan-puan, bukan nasi lemak saja, pulut. Pulut ni tinggi, dia punya kalori dia tinggi juga, pulut. Pagi-pagi pulut bakar. Pagi-pagi pulut dengan panggil apa tu, gaul kelapa. Pulut makan dengan ikan kering. Bukan sikit dia orang makan. Mana ada portion besar penumbuk? Tak ada. 2-3 penumbuk. 2-3 pinggan. Kenapa dia orang slim badan? Sebab dia bakar. Dia ambil banyak, jadi tenaga, dia bakar. Metabolisme dia pun cantik. Pembakaran dia, enjin dia pun masih power. Sebab exercise. Kita tak boleh. Waktu kita gini, life kita, gaya hidup kita gini, tuan-puan, menyebabkan badan kita makin drop. Sebab gaya hidup. Dia manusia ni Allah cipta untuk bergerak. Sebab tu sendi tu, kalau tuan-puan nak cantik jaga badan, saat duduk, dia sendi 300. Ilmu falak sebut. Sebab tu dia ilmu agama semua ni, tuan-puan. Sebab tu dulu saya belajar ilmu pemakanan dalam kitab saja. Kitab Nabawi Tib. Lepas tu, apabila minat, tuan-puan, saya sambung, ambil bahagian CJ lah, tak diploma lagi. Ilmu nutrition. Kalau ada rezeki, insya-Allah nak sambung diploma bahagian nutrition. Kenapa nak match? Rupanya lebih kurang sama dengan apa yang disebut dalam kitab. Dengan sebut dalam kitab. Apa yang disebut oleh ilmu falak, tuan-puan, sendi kita, dia ada 360 jointer. Sendi-sendi ni. 360 ni, apa yang cara kita nak jaga dia? Dia perlukan pergerakan. Jangan statikkan dia lebih daripada 2 jam. Kita duduk di ofis, tuan-puan, duduk kadang-kadang 3 jam, duduk depan komputer. Dia tak boleh lebih. Dia perlukan pergerakan. Sebab itu cantiknya, 1 jam bangkit, pusing ronda, duduk balik atas kursi. 1 jam bangkit, berdiri 2-3 minit jalan di ofis kita, duduk balik. Kenapa? Untuk selenggara sendi-sendi dan saraf kita. Dia tak boleh duduk statik. Begitu juga prostat kita sama. Cara nak jaga prostat kita. Supaya dia tak radang, tuan-puan. Dia tak cepat radang. Cara dia, prostat kita, tuan-puan, jangan duduk tekam dia lebih daripada 2 jam. 1 jam paling cantik. Kalau 1 jam, bangun. Tapi kalau tak boleh tu ke, sekejap sangat masa 1 jam takkan nak bangkit dah. Tengok-tengok, dah 1 jam. 2 jam. Sebab telur ni, tuan-puan, jangan tekam tanpa lama. Dia tak boleh. Dia tekam berjam-jam ni. Masak ni, telur ni. Duduk atas meja ni. Dia tak boleh tekam lama. Sebab tu cycling, tuan-puan, orang cycling, jaga-jaga cycling. Boleh jadikan habit, tapi jaga-jaga. Jangan tekan atas cushion dia punya bicycle dia tu sampai cycling 2-3 jam non-stop. Tak boleh. Itu jaga prostat. Confirm. Prostat, tuan-puan, kalau dia jaga cantik, umur 40 tak akan berlaku keradangan pada prostat dia. Tapi kalau dia tak jaga, tuan-puan, 30, dia tak jaga, maksudnya pemakanan dia kena jaga dan cara dia nak handle. Cara dia handle. Pemakanan of course lah, tapi cara dia handle. Cara dia duduk dia, cara berjalan dia, dia kena jaga.
Sepatutnya tuan-puan, prostat kita dia tidak ada membekak, dia tak akan radan saluran dia selagi mana umur belum 50. 50 tu kalau biasalah. Kalau dia jaga betul, 60 tak ada masalah apa lagi. 60 tak ada apa lagi. Okey. Kalau dia makan kambing, tuan-puan, ni contoh kambing, terus besok confirm tak bangkit. Haram tu, tuan-puan. Haram aridi. Haram bukan kambing tu, tapi tujuan kerana tak sesuai dengan dia. Dia kata makan kambing tu sunnah. Bukan dia yang sunnahnya. Dia dah tak sunnah dah dengan kambing. Ambil sunnah itu dia sedap. Dah kena dengan selera dia, tuan-puan. Lepas tu dah ambil lah hadis. Kambing, Nabi minat kambing. Nabi makan kambing. Tetapi tempat yang Nabi makan kawasan daging yang paling berkualiti. Tempat yang nutrisinya padu. Iaitu di tengah-tengah kelipap ini. Tu daging kambing yang Nabi makan. Dan Nabi makan, tuan-puan, dia ada schedule, dia ada jadual dia. Dia tak makan tiap-tiap hari. Kita ni main nasi arak kambing setiap hari. Ataupun selang 2 hari sekali. Nasi arak kambing. Dia tak sunnah tu, dah punah dah tu. Kita sikit-sikit sunnah. Kena dengan dia. Kambing ni, tuan-puan, sebulan sekali, paling cantik. Paling okeynya, kalau nak dah dia minat sangat, 2 minggu sekali. Tak boleh seminggu sekali. Okeylah, hantamlah seminggu sekali pun. Sebab dia, kalau kita bakar, tuan-puan, kita boleh ambil kambing seminggu sekali. Sebab kita bakar, kita exercise, kita jogging, kita hiking, kita berjalan. Memang dia okey sebab dia kambing, dia protein dia tinggi, kalori dia pun tinggi, tuan-puan, lemak pun agak tinggi. Semua tinggi-tinggi. Jadi, ingat tuan-puan, kalau makan yakin mudarat haram. Sebab mudarat segera. Haram kalau mudarat segera. Apa pun. Ini orang ramai kita tak perasan. Apa pun makan. Penyakit residun, makan seafood. Saya, tuan-puan, kalau saya makan sotong, kalau saya makan udang, confirm besok hilang suara. Confirm tu. Kalau tak confirm, tak haram lah. Maka dia dah tahu dah. Dia dah melalui proses pengalaman dia. Benda ni tak sesuai dengan dia, benda ni boleh. Yang tak sesuai dengan dia, yang mudarat segera, haram dia makan. Dia panggil haram aridi. Yang kedua, tuan-puan, hukum makruh. Tak tayyib ni, kalau tak tayyib, hukum haram setah. Kalau makan benda tak tayyib, hukum makruh. Ni ramai yang kita dah berdalih. Macam mana makruh, tuan-puan? Kalau makan benda mudarat tak? Ya. Tahu mudarat. Kenapa? Kerana ada campuran chemical dalam ni. Ada campuran bahan pengawet tiruan. Itu badan kita tak sesuai. Tak boleh berproses. Dihasilkan toksin. Badan kita, dalam ini ada pengawet tiruan. Itu semua bahan kimia. Tinggi tak tinggi saja. Boleh tak badan kita proses bahan kimia? Tak boleh proses. Apabila tak boleh proses, dia jadi apa? Jadi toksin. Toksin tu kita panggil apa? Racun. Badan kita sangat banyak racun. Tak detox, tak keluarkan racun. Maka bahaya tak? Bahaya. Bila? Jangka masa panjang. Bukan besok. Bukan setahun. 2 tahun, 3 tahun. Toksin yang banyak yang tak didetox ni lah, tuan-puan. Dia akan mula menghasilkan simptom. Tak sakit lagi, dia keluar simptom. Sebab itu simptom penyakit dia berbeza. Sakit kepala itu bukan sakit, itu simptom. Letih itu bukan sakit, itu simptom. Pening bukan sakit, itu simptom. Dia kurang tenaga, tuan-puan. Rasa letih, rasa mudah cepat layu, cepat letih lesu. Itu bukan penyakit, tapi simptom. Maknanya badan kita, dia berinteraksi dengan kita. Kalau kita faham, tuan-puan, kita ada ilmu basic, kita tahu. Dia hantar signal pada kita. Letih itu signal. Dia hantar kepada kita. Kita kena action. Kita kena tahu. Kenapa letih ini? Mungkin kurang air. Mungkin kurang rehat. Mungkin ada something, satu benda yang kita ambil menyebabkan dia bertindak balas. Nampak tak? Itu makruh, tuan-puan. Banyaklah makanan yang kita makan hari ini yang memberi mudarat 3-4 tahun ke datang menyebabkan makruh. Habis. Terus ke poin yang kedua, tuan-puan. Kita dah insya' dah. Sikit lagi. Poin yang kedua dan ketiga. Ada 3 poin saja. InsyaAllah tajuk faedah cara nak bersyukur tu kita akan sambung bulan depan. Poin yang kedua, maka dengan sejahtera segala anggota perut. Apabila kita jaga usus kita, perut ni maknanya usus kecil dan usus besar kita, jaga macam mana? Bagi pemakanan yang baik. Apabila sejahtera, apabila baik segala anggota perut. Seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar. Perut besar ni usus besar. Sejahtera yang tinggal daripada segala badan.
Apabila dia nak cerita apa poin, nanti saya akan bahasa moden. Dia nak cerita tuan-puan, kesan kita jaga perut kita jaga pemakanan yang baik, perut kita. Apabila usus kecil kita cantik, perut kecil kita cantik, sebab kita jaga pemakanan, dia tak kotor, fiber cukup, serat cukup, bakteria baik cukup, bakteria jahat tak terlebih, kita jaga cantik. Dia memberi kesan pada apa? Yang tinggal lagi. Mana yang tinggal lagi? Baki organ lain. Organ lain akan cantik dengan cantiknya usus. Tu. Dengan sejahtera yang tinggal. Apa yang tinggal tu? Daripada segala badan. Sejahtera apa? Selamat apa? Organ lain selamat menyebabkan selamat daripada segala penyakit yang menegah, daripada menunaikan segala ibadat dengan sempurna. Itu kaitan dalam agama tu. Bukan saja-saja kita cari pemakanan baik, dia ada kaitan dengan agama. Badan sehat, dia akan energi kita, tenaga kita, power. Untuk apa? Untuk buat ibadat. Ibadat pun dia lain, buat sehat ni tuan. Belajar pun lain, fokus dia lain, semangat dia lain. Apabila badan kita sehat. Kalau badan tak sehat tuan, hak wajib dia paksa juga buat. Hak sunat tak buat dah. Bangkit tahajud tak ada dah. Duha tinggal dah. Qabliyah ba'diyah dah tak ada dah. Sebab apa? Sebab tak larat. Hanya buat yang wajib saja. Sebab itu, kewajipan menjaga organ-organ ni sangat penting. Baik, bahasa kita apa tuan? Ini bahasa kitab. Bahasa kitanya, pemilihan, poin yang kedua, pemilihan pemakanan yang baik, yang sehat tadi, tu yang kata perut yang baik tu. Perut yang baik tu hasil daripada pemilihan pemakanan yang baik tadi, mendatangkan kesehatan kepada semua organ utama. Mana organ utama? Seperti jantung tu, dalam kurungan tu, seperti jantung dan limpa dan paru-paru dan perut besar dan usus besar. Apabila perut cantik, menyebabkan organ lain cantik. Paling penting kita rawat tuan-tuan, jaga tuan-tuan. Perut pertama, yang kedua ialah jantung. Pertama perut, yang kedua jantung. Kena tahu bagaimana cara nak handle jantung. Pemakan apa yang terbaik untuk jantung? Basic fry jantung apa dia? Kawan baik jantung apa dia? Jantung ni tuan-tuan, semua organ lain, dia perlukan air. Itu basic. Air, memang setiap organ, cara nak jaga dia tuan-tuan, cukupkan air. Setiap organ ini, dia perlu 80% lebih ke atas. Jantung, 86% dia perlukan air. Darah kita tuan, untuk efisien ataupun efektif dia menghantar nutrien ke sel, darah ini dia perlukan air hampir 88%. Sebab itu tuan, cara yang pertama untuk kita jaga organ kita, cukupkan air. Kita air pun tak bercukup lah, air manis je dah bedah. Air putih tuan, kira pun tak tahu nak kira macam mana. Mai rasa nak dahaga minum, tak tahulah berapa keperluan badan kita perlu berapa air. Tak suka dah air. Kena tahu keperluan dia, badan kita air. Kalau tok guru saya dulu, dia tak kisahlah liter-liter ni tuan. Tapi orang tanya dia, tok guru, air, dia minum air teh. Kita orang pergi belajar malam-malam macam ni, dia keluar air teh lah. Tapi air putih sentiasa ada. Dan dia jaga tuan. Dia tanya dia, tok guru minum air apa? Air telaga. Dia jaga. Kita air telaga banyak kuman, bakteria banyak. Lepas tu nak ambil klorin. Air klorin bunuh kuman dengan dia kesan bahaya. Orang tanya offer, tok guru, nak tengok minda dia, wellness mindset dia. Tok guru, masuklah air pahit. Umur dia tak ambil air pahit, tak ada air pahit. Masuklah air pahit. Tak nak dia air pahit. Baik aku minum air telaga. Orang kata kenapa? Dia kata air pahit itu, hampa tahu tak dia air pahit itu? Klorin. Kita biasa klorin. Klorin kita nak. Kita kata, tak ada klorin bahaya. Dia nak klorin tak bahaya. Klorin, salah satu teknologi yang jimat tuan-tuan, jimat. Teknologi untuk membasmi kuman. Salah satu cara untuk membasmi kuman melalui klorin. Teknologi yang cepatlah. Maksudnya cara yang cepat, cara yang jimat. Kalaulah melalui proses yang agak tinggi, tuan-tuan, kos yang nilai tinggi. Tapi klorin mudahlah. Tapi bahaya. Memang dia membunuh kuman walaupun tak 99.9% dia tak boleh bunuh semua. Tetapi dia akan ada kesan jangka panjang kepada organ kita, klorin. Kita makan klorin hari-hari tuan. Dia tak ada apa klorin. Ada setengah orang kata aku dia umur 60.
Tak ada kesapa pun dia makan klorin daripada kecil lagi. Memang tak ada kesapa, dia tak tahu kesan yang tanpa dia sedar. Tutup buku saya, dia anti. Bukanlah anti klorin. Dia kata, aku tak nak baik aku makan air telaga. Biarlah orang kata air telaga ada kuman. Biarlah air telaga ada bakteria. Dia tak sebutlah bakteria. Kuman je lah dia kata. Biar, tak apa dia kata. Masak dulu, mati kuman. Masak pun dia tumpah, dia ada hak. Darjah, kalau 26 darjah Celsius, tak mati kuman. Dia kena 36 darjah Celsius ke atas dan perlukan jangka masa panjang. Pun kajian menunjukkan dia akan mati semua jenis kuman melalui pemanasan. Tubuh saya memang dia jaga. Air putih dia jaga dan dia tak nak campuran daripada benda lain. Klorin dia tak nak. Dia kata klorin tu dia boleh. Ni bahasa orang tua dulu lah tuan-tuan. Bahasa orang tua yang tak mengajar sains ni. Yang kita kata tak mengajar sains ni. Dia kata apa? Klorin tu dia kata bahaya untuk jangka masa panjang. Bahaya apa tu? Tak tahulah. Tapi penyakit lah dia kata. Tu je lah dia tahu. Memang kalau tu buat kajian tu dia akan ada. Habis. Dunia hari ni terpaksa tu kan. Nak elok je nak telaga pun ada. Filter lah. Carilah filter. Filter kat rumah. Filter tapis klorin kan. Ada. Habis. Okey, yang ketiga last kali tuan-tuan. Poin yang ketiga. Dia ada 3 poin. Ya, pemilihan pemakanan baik menyebabkan organ-organ kita baik. Jantung dengan usus, dua benda tu paling penting kita jaga. Dia dua ni sifat sama tuan-tuan, sifat sama. Ada kawan 2-3 hari lepas, kawan saya, dia pergi rumah saya, dia kata, Ustaz, saya ni menyocok-nyocok ni. Nyocok-nyocok di dada. Saya rasa jantung. Andai yang dia lah. Saya rasa jantung. Saya kata tak semestinya jantung. Memanglah dari sudut orang panggil sinopsis awalnya, sepsi awal terus kita kata jantung. Sebab dia kata menyocok-nyocok. Dia ingat jatuh tersumbat lah. Ada proses macam mana jatuh. Nak tersumbat jatuh ada proses dia. Oleh kerana kelah bukan kelah pemakanan, kita tak cerita lah. Dia kena seluk pemakanan. Saya kata mungkin. Ini mungkin pasal pengalaman kita. Belum kita cek lagi. Mungkin jantung, tapi mungkin usus. Sebab dia gitu, dia kata saya ni jantung. Kalau betul, kalau ikutkan dia ni tu, apa terus nak ubat jantung? Saya kata tak. Tak semestinya jantung. Buat habis duit je kalau beli ubat jantung terus. Kena cek dulu. Apabila kita cek tuan-tuan, memang betul. Jantung ni cantik. Ni. Saya cek darah cantik di jantung dia, tak lekat, normal darah. Darah di jantung kita cek. Kalau pekat bahaya tuan-tuan. Kena cairkan darah. Normalkan darah. Kalau darah terlalu cair, problem juga. Kena normalkan darah. Kolesterol dia cantik. Arteri dia, kita cek. Dia punya volume di arteri. Maksud volume di arteri ni, arteri dia ada lemak tak? Ada lemak menempel tak di arteri? Anjar tak? Anjar, cantik. Isteri kata ni jatuh orang muda. Umur dia hampir 40, 30-an lah. Maknanya, menyocok ni saya kata bukan punca jantung. Kita cek usus. Apabila cek usus, betul. Usus dia radang. Radang. Maksud radang ni membekak. Dinding usus dia luka. Fiber kurang, serat kurang, probiotik mati habis. Bakteria baik kurang. Saya kata, kita teka betul semua. Saya kata, ini tak makan sayur ni. Betul, saya kurang sayur. Buah pun jangan ambil ni. Ya, betul. Serat. Dan dia banyak ambil pemakanan yang bunuh bakteria baik. Sebab itu, tuan-puan, apabila usus kita problem, simptom basicnya, angin mula akan naik. Itu dia panggil acid reflux. Kalau orang gerd, dia bukan sangat angin dalam perut, tapi lepas naik ke atas. Sebab itu dia rasa menyocok di dada. Punca apa? Punca usus. Sebab itu rawatan, kena tahu punca. Jangan main teka je. Kalau main teka, beli ubat jantung tuan-tuan. Pergi farmasi, ada ubat jantung. Pergi hospital, cari ubat jantung, kanda ubat. Kena tahu punca. Rawat berdasarkan punca. Habis tuan-tuan. Tengok poin ketiga. Dan ada pun faedah yang bangsa dunia. Oh, dia dua je poin. Ada pun faedah yang bangsa dunia. Bangsa dunia tu dia bagi satu je poin. Kita baca tu semua. Dia ada satu poin je bangsa dunia. Kemudian kita sambung tajuk cara menjaga, cara bersyukur dengan perut itu kita sambung bulan depan. Kita habiskan satu poin. Dan ada pun faedah yang bangsa dunia.
Faedah akhirat ada 2 poin, faedah dunia ada 1 poin. Kita habiskan. Maka menyempurnakan kesedapan. Dia mudah je tuan-tuan. Akhirat tu yang penting. Masa kita jaga pemakanan tuan-tuan, bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Untuk kenapa nak sihat badan tuan-tuan? Ada orang kata tak apalah, tak jaga pun sama je, mati, sakit pun mati, tak sakit pun mati. Memanglah. Bukan nak jaga kesihatan badan tak bagi mati. Bukan. Jaga kesihatan badan ini amanah. Ini orang panggil bertanggungjawab kita. Kena jaga. Jangan main hantar, makan aja. Kalau sakit kena rawat. Itu tuntutan. Bukan kerana kita ni nak makan, jaga badan supaya tak mati. Tak. Ada orang jaga, dia kata tak payah. Jaga tak jaga sama je. Dua-dua mati. Nak mati dalam keadaan sihat. Bukan mati dalam keadaan sakit. Sebab Nabi kalau ikut sunnah, Nabi mati dalam keadaan zero. Tanpa sebaran jenis penyakit. Tak ada. Sehingga mana tuan orientalis tak puas hati. Mengkaji punca kematian Nabi. Nak cari apa sakit Nabi. Mereka tak temui. Sehingga mereka buat satu kesimpulan. Result yang mereka buat. Nabi Muhammad mati sebaran tanpa sebaran penyakit. Tu gaya hidup. Sehinggalah puak dia tuan-tuan. Puak dia pun ada yang masuk Islam tu. Orientalis. Saya baca buku dia. Buku pemakanan dia. Dia buat, dia kata Nabi ni dia kaji. Memang Nabi adalah doktor pakar dalam bidang pemakanan dan bidang perubatan. Ini kajian ilmu dia. Walhanya ilmu dia ni hasil punca ilmu Nabi lah. Pemakanan Islam lah. Yang dunia ni, dunia mudah. Kenapa nak sihat badan? Kerana boleh untuk menyempurnakan kesedapan segala makanan dan minuman dan jima. Nak boleh menikmati nikmat makanan. Rasa sedap kita makan makanan. Orang cerita makanan yang paling sedap. Kita cari tuan-tuan. Orang Melayu ni tuan-tuan. Orang Malaysia, orang Asia ni. Orang Melayu ni sebab tu nama syurga makanan. Orang Eropah pun terkejut kita. Makanan banyak sangat. Pencara saya seorang-seorangnya orang panggil orang belajar di Amerika. Dia kata masa dia duduk di Amerika, pukul 10 malam tu tak ada kedai. Tak ada 24 jam. Nak cari kedai di Amerika 24 jam. Bukan mereka je, tuan negara lain pun sama juga. Malaysia je jenis ada jenis syurga dunia ni. Nak makan bila-bila. Negara lain, Brunei pun tuan malam tutup. Tak ada kedai 24 jam. Mana ada mamak di Brunei 24 jam? Tak ada. Di Malaysia je 24 jam ni, kedai mamak. Dia tahu dah marketing dia, Melayu ni minat makan. Dia kata, duduk kedai dia, mamak. Bukan mamak yang duduk makannya. Malay je duduk makan. Kita minat makan. Hanya tu macam-macam penyakit tu. Hanya 3 serangkai, 5 serangkai. Sebab makan tak berhenti. Sedangkan waktu tu, organ kita bukan diberi makan. Organ kita diberi rehat. Tak boleh makan dah. Nabi lepas pada pukul 7 tuan-tuan, dia tak makan. Hanya minum ataupun snacking. Makanan-makanan ringan bolehlah. Lepas daripada pukul 7. Jangan tak makan tuan-tuan. Makan jugalah. Tapi kita jagalah. Jangan jadi happy. Dia kata tak boleh makan dah lepas ni. Jangan dia buat kenduri lah di surau kita. Buat kenduri siang hari. Jadi, makan ni tuan-tuan. Sehat badan untuk apa? Dari sudut dunia. Supaya kita boleh menikmati makanan. Barulah rasa sedap. Badan sihat. Sebab tu boleh rasa sedap. Dah badan tak sihat tuan-tuan. Marilah makanan syurga mana pun tuan-tuan. Tak rasa sedap dah. Bukan rasa sedap. Mati dah dia punya nafsu dia. Tak ada rasa nak makan dah. Sakit tanya. Ayah nak makan apa? Saya sakit tanya. Aku tak nak makan apa dah. Tu tanya semua. Nak makan sup ke, nak makan tom yum ke, nak makan kambing golek ke, nak makan kambing bakar ke. Tak ada rasa apa dah. Kalau dia makan pun tuan-tuan, nikmatnya tak terasa. Rasa tak sedap, rasa tawar, rasa tak cukup. Kenapa? Kerana badan tak sihat. Tu makanan minum. Dan juga jima. Begitu juga kena sihat badan. Barulah dia panggil apa? Boleh menikmati nikmat dunia yang Allah beri, iaitu nikmat jima. Kerana ketiga-tiga itu, makan, minum dan jima itu adalah ia ketiga-tiga pada ketika sihat perut. Yakni ketika boleh menikmati ketiga-tiga itu ketika badan kita sihat. Wallahu a'lam. Dan bermula mensyukurkan nikmat perut itu, memeliharanya daripada makanan haram dan syubhah. Ini baru kita belajar. Tapi kita dah sebut tadi, penilaian makanan
Ada yang haram, ada yang syubhah, ada yang makruh. Kita dah beritahu awal tadi. Bulan depan kita akan ulang balik penilaian untuk kita jaga perut kita. Macam mana kita kena tahu basic, ilmu pemakanan basic, supaya kita boleh tinggalkan benda yang haram dan kita boleh tinggalkan benda yang makruh. Sebab kadang-kadang tuan, benda makruh memang kita bedah hari-hari dah. Maggi apa tu bedah lah. Maggi ada stok di rumah kita, Maggi. Tak tayyib, makruh makan Maggi. Kenapa? Bahaya, problem jantung, darah cepat lekap, MSG tinggi. Tuan, saya dululah belum belajar, memang makan Maggi. Sekarang saya tak bagi ke anak saya, tapi dia bedah juga. Dulu saya masa remaja, memang minat Maggi tuan. Minat. Sehingga zaman kita susah dulu tuan. Maggi je lah, penyelamat. Duduk belajar di universiti, di kampus. Maggi juga penyelamat, malam-malam lapar, makan Maggi. Tapi apabila belajar tuan, boleh tinggal Maggi. Belajar, MSG Ajinomoto tinggal, MSG tinggal tuan. Makan makanan yang walaupun rasa nak lawan. Apabila kita tahu benda tu. Benda-benda makruh. Yang saya nak cerita tuan, ramai orang tak perasan. Hak makruh tu memang kita duk bedah, tak apa dah makruh. Tapi ni yang haram tu. Dia tahu gaut dia tak boleh, dia makan juga. Haram tu, haram aridi. Melainkan tak confirm, tak apa, saya boleh ustaz, tak ada masalah benda ni. Tiba-tiba esok kena, tu tak apalah. Ataupun tak apa juga. Saya kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh benda ni. Kadang-kadang okey. Yang tu pun tak apa, makruh je. Je lah belakang tu. Tak haram. Tapi kalau confirm dah pengalaman dia, duk biasa dah jadi, maka benda ni esok tak bangkit, maka benda ni esok sakit, memang haram aridi. Bagi orang darah tinggi, benda trigger haram aridi. Bagi orang yang jantung, benda trigger haram aridi. Bagi orang yang gout, benda yang trigger haram aridi. Tak boleh. Itu ilmu yang hilang. Kita tak bincang dah hukum-hukum pemakanan tu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ulama'il 'amilin waj'alna minal mukhlisin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.